Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak ajak gosip sikit dengan korang. Kalau korang memang layan mukbang daripada luar negara, korang mesti kenal siapa Nick Avocado, ataupun nama channel dia adalah Nico Cado Avocado. Sejujurnya aku memang tak suka tengok channel dia. Lagipun dia ni memang jenis kuat kontroversi, dan cara dia makan sendiri pun aku memang tak selera nak tengok. Dari apa yang aku tengok dia sebelum-sebelum ni kan, aku rasa dia ni macam seorang yang attention seeker tau. Sebab mostly video-video yang dia upload tu mesti akan ada drama air mata lah, lepas tu dia punya emotional dalam tu. So memang macam tak profesional, dan nampak lah dia tu memang seorang attention seeker. Salah seorang YouTuber mukbang ataupun mukbang yang aku suka dari luar negara adalah Matt Stoney. Jadi apa yang aku nak gosip pasal dia adalah apa yang terjadi dekat dia sekarang ni. Boleh dikatakan dah heboh satu dunia dah tentang apa yang terjadi dekat dia sekarang. So without wasting any time, let's get started. Aku tak ingat since bila aku kenal dia, maybe 3 ataupun 4 tahun yang lalu. Aku pernah juga tengok video dia masa dia kurus dulu. Sebenarnya dia ni memang seorang vegetarian. Memang dia tak sentuh lah benda-benda makanan yang melibatkan daging. Dalam video lama yang aku pernah tengok tu kan, dia pernah kata yang dia memang tak makan daging. Salah satunya macam ayam lah. Aku pun tak berapa ingat sangat apa dia kata, tapi dia kata kenapa nak makan ayam, sebab ayam pun ada hak untuk hidup. Dan tu adalah kata-kata daripada seorang vegetarian. So now korang tengoklah, dia daripada seorang vegetarian sekarang ni dah bertukar angin 360 darjah kepada seorang mukbang yang ekstrim. Sekarang ni memang dah tak ada sayur dah dalam plate dia. Semuanya benda fast food macam ayam dan juga daging. Nama sebenar dia adalah Nicholas Perry. Jadi dia ni merupakan seorang YouTuber Amerika yang agak famous dengan subscriber 2.83 million, dan nama channel dia adalah Nico Cado Avocado. Dia telah dilahirkan pada 19 Mei tahun 1992, jadi dia tua setahun daripada aku. Nick sebenarnya adalah anak kelahiran Ukraine. Mula tu aku ingat dia ni memang orang US, tapi sebenarnya tak. Kisah dia telah diambil sebagai anak angkat dan kemudian dia telah dibawa ke Pennsylvania. So Nick kata since umur dia 5 tahun dia dah dapatkan terapi tau. Maksud aku terapi mental. Sebabnya dia terpaksa tinggalkan keluarga kandung dia. Aku pun tak tahu kenapa parents dia bagi Nick kepada orang lain. Tapi Nick kata dia memang tak berterima keputusan parents dia yang serahkan dia kepada family angkat dia untuk dibela. So dia kata since that day dia memang craving nak attention seseorang. Selain tu Nick juga pernah disahkan ada ADD, iaitu Attention Deficit Disorder, dan juga OCD, iaitu Obsessive Compulsive Disorder, semasa dia berusia 7 tahun lagi. So dia daripada kecil lagi dia sebenarnya memang ada masalah dari segi mental, dan puncanya adalah disebabkan parents dia serahkan dia kepada keluarga angkat. Masa dia tinggal dekat New York, masa tu dia umur 21 tahun, dia pernah teringin nak join persembahan orkestra. Sebabnya dia memang sukakan muzik dan dia memang ada bakat pun. Tapi disebabkan dia fikir jadi seorang pemuzik ni susah nak make money, so dia pun lupakanlah impian dia untuk menjadi seorang pemuzik. Since tahun 2016 dia dah mula makan fast food dalam kuantiti yang banyak dan ekstrim. Disebabkan konten dia yang suka makan benda yang banyak ni, ramai orang mula tertarik untuk tengok channel dia. Dan pada tahun 2016 ni jugalah dia telah bertemu dengan pasangan dia yang bernama Orlin Home. Dia ni sebenarnya gay tau, bukan straight. So dia kenal dengan Orlin ni dekat dalam sebuah group dekat Facebook. Lepas diorang contact each other beberapa bulan, diorang pun plan lah untuk berjumpa dekat New York. Masa tu Orlin ni dari Colombia nak ke New York sebab ada trip. Awal tu diorang ni memang kawan je, tapi lama-lama dah selalu pergi travel sana sini sama-sama, dan berputiklah perasaan cinta di antara kedua-dua gay ni. Macam yang aku cakap tadi, Nick memang seorang vegetarian. Nick sebenarnya dia dah join YouTube sejak tahun 2010 lagi. So dia adalah post video dekat channel dia tu tentang lifestyle seorang vegetarian. Sebenarnya dia tukar selera dia daripada vegetarian kepada makan daging-daging ni disebabkan dia ni ada masalah kesihatan. Antaranya gigi dia dah mula mereput, kekurangan vitamin B12, dan juga dia ni ada masalah darah rendah. Jadi disebabkan dia ni ada masalah kesihatan tadi itulah dia mula tukar selera dia kepada memakan benda yang melibatkan daging. Pada tahun 2018 Nick mula post video-video dekat channel hampir setiap hari. Setiap video yang dia post tu memang dia akan makan dalam portion yang sangat-sangat banyak. Dan of course lah memang makanan yang tak sihat lah, macam ramen, pizza, fried chicken and a lot of cheese. Biasanya video-video yang dia akan upload ni mostly penuh dengan dramatik dan drama air mata. Dia buat macam tu sebenarnya dia nak tarik engagement audience untuk tengok video dia. So dia akan type lah dekat thumbnail dia tu, dia tulis tak ada siapa suka saya. Mostly tajuk-tajuk dekat thumbnail dia tu memang jenis yang macam clickbait gitu. Lepas tu gambar thumbnail dia pun tak kalah juga. Dah alang-alang buat tajuk pun macam broken. So gambar dia pun kebanyakan kalau korang tengok lah dekat channel dia tu, ada gambar yang dia tengah menangis depan makanan. Lepas tu ada yang dia cukur rambut depan makanan. Macam-macam lah, semuanya macam drama gila. Dari apa yang aku survey kan, ramai yang tengok channel dia bukan sebabnya orang suka tengok dia pun, tapi lebih kepada orang nak kecam dia. Sebabnya dia ni memang sangat over drama orang kata. Jadi bila Nick rasa okay, orang dah tak suka aku, so why not aku just rakam je drama aku dan post dekat video, at least aku dapat duit. Macam tu lah. Nah, disebabkan perangai dia ni lah membuatkan orang lagi ramai engage dengan channel dia, and boom, dia mula dikenali satu dunia. So based on dia punya latar belakang tu, dari kecil lagi dia memang nakkan attention. So tak pelik lah bila dia makin besar ni dia makin craving attention daripada orang ramai. Sebelum ni dia pernah ada kontroversi tau dengan beberapa
beberapa YouTuber yang lain. Dan YouTuber tadi tu pun YouTuber mukbang juga, iaitu Stephanie Su dan juga Zack Choi. Lepas beberapa hari diorang filming collaboration diorang sama-sama, betul-betul Stephanie ni upload satu video dekat channel dia. So dekat title dia tu dia kata kenapa dia takut dengan Nico Kedo Avocado. Dia explain, dia kata masa dia buat collaboration dengan Nick tu, dia memang tak selesa dan dia rasa tak selamat. Dia kata juga yang Nick pernah ugut dia dengan satu audio yang Nick record secara illegal ataupun dengan secara haram, yang Stephanie memang tak tahu. Lepas tu ada beberapa keping gambar yang Nick tadi ambil masa dia datang rumah Stephanie. So masa tu Stephanie mungkin ada ajak dia datang ke rumah, and then Nick tu masuk ke dalam rumah. Lepas tu dia macam takut-takut gambar suasana dalam rumah Stephanie. Jadi Stephanie rasa benda tu macam tak patut Nick tu buat. Cerita dia masa tu Stephanie ni pergi ke toilet, dan pada masa ni lah Nick telah ambil gambar dalam rumah dia. So banyaklah kontroversi antara diorang berdua ni, dan aku malas nak explain sebab macam complicated. Pada tahun 2020 pula, Nick telah upload satu video. Dia kata yang dia telah berpisah dengan husband dia, iaitu Orlin. Tapi tak silap aku, a few months ago dia ada upload pula video. Dia kata Orlin dah balik, macam tu. Punca utama kenapa dia dengan Orlin tadi berpisah, sebabnya dia kata drama kontroversi dia dengan YouTuber-YouTuber lain lah yang menyebabkan dia berpisah dengan Orlin. Tapi sekarang diorang dah get back dah, jangan risau. Sejak dia couple dengan Orlin tu kan, diorang selalulah buat video makan sama-sama. Jadi asalnya diorang ni yang sebesar kelingking, akhirnya diorang pun membesar dengan jayanya bersama-sama. Pada November pada tahun 2020, Nick upload satu video mengatakan yang berat dia dah capai 320 pound, iaitu sekitar 148 kilo. Disebabkan berat badan dia yang naik mendadak, ialah makan fast food banyak kan. Lepas tu dia pula kerap batuk dengan kuat, menyebabkan 3 tulang rusuk dia telah patah. So masa dia tengah sakit tulang rusuk dia patah tu, jadi dia tak boleh nak buat apa-apa kerja. Dia pun terlantar, terbaring atas tilam, lepas tu pakai bantuan pernafasan. Lepas tu and then dia pun sembuh macam biasa. Even dia dah sembuh macam biasa, Nick sebenarnya dia tak pernah serik tau. Lepas dia dah sihat balik, dia mula melantak fast food tanpa fikirkan kesihatan dia. Ya, aku memang tak dapat nafikan yang dia buat semua ni memang untuk secebis konten. Even akhirnya dia sendiri yang akan merana. Nasihat aku, nak makan banyak tu boleh, tapi kena balance dengan exercise lah. Kalau boleh jangan makan fast food terlalu banyak, sebab benda tu tak sihat dan boleh menyebabkan kita obes kalau kita ambil tanpa kawal. Bila kita dah obes, kita akan dapat macam-macam penyakit, contohnya macam serangan jantung, darah tinggi, apa semua. Benda tu memang berbahaya. So kesimpulan dia, tak salah nak makan, tapi bersederhanalah. That's it. Itu sajalah sedikit latar belakang tentang Nico Kedo Avocado, seorang mukbang US yang banyak mencetuskan kontroversi. Jadi dia dulu daripada seorang yang kurus, lepas tu ialah seorang vegetarian kan. Jadi disebabkan beberapa faktor kesihatan, dia pun bertukar selera dia makan-makan daging apa semua. And then dia bertukar makan daging tu okey, tapi yang tak okeynya bila dia makan fast food yang terlalu banyak. Dia makan apa tu, kentang goreng, pasu ayam goreng, nugget, burger. Memang benda tu dalam kuantiti yang sangat-sangat banyak, sehingga dia menyebabkan badan dia daripada besar ni jadi besar ni. Aku bukan nak body shaming dia, tapi sebenarnya benda tu memang tak baik untuk kesihatan dia. Tapi disebabkan dia sendiri pun tak kisah dengan kesihatan dia, jadi kita tak perlu risau pasal dia lagi lah. Kita kisah pasal diri kita sendiri, okey? Jadi nasihat aku, nak makan fast food boleh, tapi kontrol, jangan melampau-lampau. Dan kalau makan fast food ke ataupun korang makan dalam kuantiti yang banyak, make sure korang exercise. Alright? Itu sajalah, dan aku harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel aku, korang subscribe dulu, okey? Dan turn on notification sekali. Dan jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.